Salam sejahtera saya ucapkan. Di video kali ini saya akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan microslip, yaitu langkah menangani bahaya microslip ketika memandu. Dan saya akan mulakan objektif bagi video ini, yaitu objektif bagi video ini adalah untuk membincangkan simptom-simptom microslip dan mengenal pasti puncak terjadinya microslip terhadap seseorang individu, serta menjelaskan langkah yang boleh diambil untuk menangani microslip ketika memandu. Justifikasi bagi video ini adalah untuk memberi penerangan apa itu microslip dan berkongsi tips untuk menangani masalah microslip, serta memberi penerangan apakah punca dan kesan microslip terhadap seseorang individu. Ahli kumpulan kami ialah yang pertama, Reverend Brian Justin yang akan menerangkan justifikasi dan objektif. Seterusnya, Nur Aina Syahminah binti Basri yang akan menerangkan pengenalan ahli kumpulan. Seterusnya, Aina Syafiqah binti Saiful Hasrul yang akan menerangkan maksud microslip. Seterusnya, Nur Daria binti Darwis yang akan menerangkan simptom-simptom microslip. Seterusnya, Nur Syahira binti Abdul Hadi yang akan menerangkan bilakah microslip kerap berlaku. Seterusnya, Faradiana binti Jasmine yang akan menerangkan punca microslip. Seterusnya, Nur Hafizah binti Muhammad Rafidi yang akan menerangkan langkah mengatasi microslip. Seterusnya, Muhammad Nur Arif bin Nur Azman yang akan menerangkan impak microslip kepada penonton. Seterusnya, Abu Hanifah bin Muhammad Hanafi yang akan menerangkan hasil yang diperoleh melalui projek microslip. Seterusnya, Muhammad Ilyas bin Herman yang akan menerangkan artikel microslip. Apa itu microslip? Microslip ialah tidur pendek yang berlaku semasa seseorang terjaga. Microslip berlangsung beberapa saat hingga beberapa minit dan boleh berlaku tanpa disedari oleh seseorang itu. Microslip dikaitkan dengan mengantuk semasa memandu atau aktiviti lain yang memerlukan perhatian berterusan seperti berjalan. Contohnya, bekerja shift malam atau belajar berjam-jam. Ia juga boleh disebabkan oleh gangguan tidur seperti insomnia tidur atau oleh ubat-ubatan yang membuat anda mengantuk. Ini adalah keadaan tidur yang dicirikan oleh kehilangan kesedaran sementara yang singkat yang tidak dijangka. Orang itu mungkin tidak menyedari bahawa mereka telah mengalami tidur mikro yang boleh berlaku dalam sebarang keadaan, kadang-kala dengan akibat yang serius. Antara simptom-simptom microslip ialah mata kuyup, kerap menguap, tidak balas lambat, tersengguk-sengguk, khayal, kepala terlentuk, tiba-tiba terkejut mahupun tersentak, terjatuh sesuatu yang dipegang, mata lambat berkedip dan sukar untuk mengingatkan sesuatu perkara 1 hingga 2 minit yang lepas. Bila microslip kerap berlaku, ia boleh jadi pada waktu yang anda kebiasaannya tidur, contohnya waktu tengah hari dan waktu malam. Pada waktu tengah hari, kebanyakan orang akan merasakan letih, mengantuk dan sebagainya kerana tubuh kita ni mengalami penurunan tahap tenaga yang banyak kerana kita dah buat kerja, kita dah buat macam-macam aktiviti dan sebab tu kita punya penurunan tenaga turun yang banyak. So, kita akan cepat rasa mengantuk. Manakala pada waktu malam pula, dengan suasana yang gelap, laluan yang kurang terang, kurang kenderaan dan laluan yang sunyi juga boleh berlakunya microslip ni. Namun begitu, ia juga boleh berlaku bila-bila sahaja apabila kita kekurangan waktu tidur. 4 punca microslip. Yang pertama, rasa mengantuk yang melampau. Kedua, individu yang tidak cukup tidur untuk tempoh satu masa yang lama. Ketiga, gangguan tidur seperti penyakit yang dikenali sebagai obstructive sleep apnea. Dan akhir sekali, cuaca dan keadaan jalan yang suram dan sunyi. Langkah mengatasi microslip: berhenti kenderaan di tempat yang selamat ataupun di kaki lima jalan, berehat serta segarkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, galakkan diri untuk membawa peneman supaya dapat berborak dan dapat menghilangkan rasa lesu dan lemah ketika memandu. Dan yang terakhir, mendapatkan tidur dan rehat yang secukupnya. Membawa bekal atau kudapan untuk dimakan sekiranya mengantuk seperti kacang, pisang, minuman berkafein dan lain-lain. Antara impak microslip kepada pengguna jalan raya ialah yang pertama, kemalangan. Kemalangan
berpunca daripada microslip menjadi salah satu punca terbesar yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Kerap berlaku kerana pemandu sering terlelap dalam 1 hingga 5 saat. Seterusnya ialah meragut nyawa. Kemalangan yang teruk berpunca daripada microslip telah meragut banyak nyawa, lebih-lebih lagi nyawa pengguna yang tidak bersalah. Selain itu, tidak produktif. Ini kerana tidak mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti harian dan tidak bermaya. Melalui projek ini, kami dapati bahawa microslip ialah tidur pendek tanpa disedari oleh seseorang itu. Microslip berlangsung dalam beberapa saat ataupun beberapa minit tanpa disedari oleh individu tersebut. Antara simptom-simptom microslip ini dapat ditunjukkan adalah mata kuyup, kerap menguap dan juga berhayal. Microslip ini berpunca daripada rasa mengantuk yang melampau dan juga keadaan yang suram dan sangat sunyi. Melalui projek yang kami jalankan ini, kami dapat menyedahkan masyarakat di luar sana mengenai bahayanya microslip terhadap individu di luar sana. Berikut merupakan contoh artikel kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh microslip yang berlaku di negara kita. Artikel ini telah dimuat naik oleh Sinar Harian pada 8 Desember 2022. Menurut artikel, kes ini berlaku di Kota Baru pada jam 2.25 petang. Kemalangan ini berlaku akibat seorang pemandu telah terlelap dan kendaraannya terbabas sehingga melanggar 4 kendaraan lain di bahu jalan. Kemalangan ini mengakibatkan seorang lelaki berusia 21 tahun cedera pada bagian hidung dan seorang kanak-kanak lelaki mengalami cedera ringan dan lebam di bagian kepala, manakala 5 lagi mangsa yang lain berusia 26 hingga 47 tahun tidak mengalami apa-apa kecederaan.